Peppa Pig penuh dengan kesilapan animasi yang lucu. Dan hari ini, kita akan melihat kesemuanya. Seperti dalam episod Woodland Club, apabila Encik Wolf sedang memberi ucapan kepada kanak-kanak, kita boleh lihat ada tunggul pokok di antara beliau dan kanak-kanak itu. Tetapi, hanya beberapa bingkai kemudian, tunggul pokok itu hilang. Dalam episod The Ambulance, Dr. Beruang Coklat datang ke prasekolah untuk memberi demonstrasi kepada kanak-kanak tentang cara merawat orang sakit. Sekarang lihat pada Freddy Fox di sini. Dia duduk betul-betul di sebelah tayar ambulans. Tetapi kesilapannya ialah, setiap kali adegan menyorot kepada Dr. Beruang, Freddy dan kanak-kanak lain asyik hilang. Dan juga lihat bola ini betul-betul di belakang Dr. Beruang kerana apabila adegan menyorot kepadanya, bola itu hilang. Kemudian, dalam episod itu, Dr. Beruang bergolek turun bukit dan melanggar sebatang pokok ipal. Dan 8 biji apel jatuh. Tetapi kesilapannya ialah, apabila kita melihat adegan itu dari jauh, kita hanya dapat melihat 5 biji apel. Tetapi apabila ambulans tiba di tempat kejadian, kita boleh melihat 8 biji apel semula. Sekarang mari kita teruskan ke episod Perjalanan Kereta Api. Di sini, kita dapat melihat Rebecca, Pedro dan Danny sedang duduk sebaris dan Candy Cat berada di belakang mereka. Beberapa bingkai kemudian, apabila Encik Rabbit datang untuk memeriksa tiket, Danny dan Candy telah bertukar tempat duduk. Dan dalam babak ini, semua kanak-kanak telah menanda rumah isyarat pada kertas mereka. Tetapi masalahnya, mereka sebenarnya belum pernah melihat rumah isyarat lagi. Tetapi apabila Peppa melihat kotak isyarat, kita sekali lagi dapat melihat helaian aktiviti mereka. Tetapi kesilapannya ialah, rumah isyarat itu tidak ditanda. Tetapi beberapa babak sebelum ini, mereka semua sudah menanda rumah isyarat itu. Dalam episod itu, Encik Bull menggali sungai. Apabila Atuk Pig naik ke botnya, kita boleh lihat ada tuil gear di sini. Tetapi beberapa saat kemudian, apabila botnya dihalang oleh bot menggali Encik Bull, tuil gear itu hilang. Dan juga, jika kita lihat pada bot Encik Bull, kita boleh nampak satu tuil kawalan. Tetapi kemudian, dalam episod itu, apabila bot polis tiba di tempat kejadian, tuil itu hilang. Dalam episod Bus Party, Peppa menerima jemputan ke parti hari jadi Candy Cat, tetapi parti itu diadakan di atas bas parti 2 tingkat. Dan seperti yang kita dapat lihat di sini, bas itu hanya mempunyai satu baris tempat duduk. Selepas seketika, semua orang telah duduk dan bas mula bergerak. Ingat, semua kanak-kanak duduk di barisan tempat duduk yang sama. Tetapi apabila kita melihat bas itu dari luar, kita boleh perasan bahawa susunan tempat duduk kini sudah berubah sepenuhnya. Sekarang, kanak-kanak duduk di barisan yang berbeza seperti di dalam bas biasa. Dalam episod London, Puan Gazelle membawa kelasnya ke London untuk sehari, di mana mereka diberi lawatan sekitar bandar oleh tidak lain daripada Ratu England. Semasa mereka menunggu kapal melintasi jambatan, kita boleh perasan ada beberapa arahan yang ditulis di dalam bas. Tetapi apabila kapal melintasi jambatan dan kita mendapat pandangan lain terhadap bas itu, kita boleh perasan bahawa carta arahan yang sebelum ini sudah tiada lagi. Dan itu bukan sahaja. Sepanjang episod ini, loceng di dalam bas ini asyik muncul dan hilang. Dalam episod lukisan, Peppa dan George sedang melukis beberapa gambar. Pada permulaan, ketika mereka sedang bersiap, terdapat 3 warna, biru, merah dan kuning. Peppa mencelupkan berusnya ke dalam cat kuning dan kita boleh lihat warna kuning pada berusnya. Namun, apabila babak bertukar dari George kepada Peppa, warna pada berus Peppa hilang. Walaupun kanvasnya masih kosong. Beberapa saat kemudian, apabila babak kembali kepada Peppa, berus itu sekali lagi mempunyai warna kuning. Dalam episod ini, Encik Kentang datang ke bandar. Semua orang di bandar teruja untuk bertemu dengan Encik Kentang. Apabila keluarga babi tiba di pusat sukan, perhatikan di mana mereka meletakkan kereta mereka. Tetapi kesilapannya ialah, apabila Encik Kentang akhirnya tiba, kita dapat perhatikan bahawa dia memandu keretanya betul-betul melalui tempat di mana keluarga babi telah meletakkan kereta mereka. Jadi, adakah kereta ayah babi bergerak sendiri ke tempat lain? Sekarang, kesilapan seterusnya ini memang sangat lucu. Dalam episod Gua Santa, sekarang musim Christmas dan semua kanak-kanak pergi melawat Gua Santa untuk memberitahu beliau apa yang mereka inginkan untuk Christmas. Apabila Peppa dan keluarganya pergi ke pesta Christmas, kita juga boleh nampak Zoe Zebra dan ibunya di pesta itu. Tetapi kesilapannya ialah, Zoe dan ibunya juga berada di atas roda Ferris. Anda mungkin fikir,
Mereka adalah watak berbeza dari spesies yang sama. Tetapi itu tidak mungkin kerana mereka memakai pakaian yang sama. Bagaimana ini boleh berlaku? Mari kita teruskan. Dalam episod pasar, Peppa dan keluarganya pergi ke pasar untuk membeli beberapa barang. Selepas membeli apel, mereka melawat gerai Cik Lembu. Perhatikan Papa Pig memegang bakul berisi apel. Kan Mama Pig berdiri betul-betul di belakangnya. Tetapi masalahnya, apabila Papa Pig terjatuh ke lantai akibat bau keju, Mama Pig dan bakul itu hilang. Dan itu bukan sahaja. Beberapa saat kemudian, apabila keluarga babi pergi ke gerai Encik Fox, dia menunjukkan pelbagai barangan kepada mereka. Pertama sekali, dia menunjukkan kepada mereka sebiji apel kayu. Dan selepas itu, dia menunjukkan keju plastik. Perhatikan bahawa apel kayu itu masih ada di situ. Tetapi apabila adegan di-zoom keluar, apel kayu itu tiba-tiba hilang begitu saja. Saya tidak terkejut dengan perkara ini kerana memang selalu ada sesuatu yang mencurigakan berlaku dengan Cik Fox. Seterusnya, dalam episod kelas gym, Puan Gazelle membawa kanak-kanak ke kelas gym Encik Arnab Tua. Dan apabila mereka sampai ke gym, Encik Arnab Tua memberi taklimat kepada mereka tentang kelas itu. Sekarang, fokus pada kedudukan Kandi Kucing dan Emily Gajah. Seperti yang kita dapat lihat, Kandi Kucing berada di bahagian yang lebih jauh dan Emily berada di bahagian yang dekat. Tetapi kesilapannya ialah, dalam babak seterusnya, kedudukan mereka bertukar. Dalam sekelip mata, mereka terus bertukar tempat. Dan itu belum semuanya. Kemudian, dalam episod itu, apabila Datuk Arnab sedang bercerita kepada kanak-kanak, babak bertukar kepada Danny Dog dengan Zoe Zebra di belakangnya. Tetapi masalahnya ialah, apabila babak di-zoom keluar, sekarang lihat di mana Zoe Zebra berdiri. Dia kini berada di belakang Susi Biri-Biri. Dalam episod Puteri Peppa, apabila nenek babi masuk ke bilik Peppa, kita boleh perasan bulan di panel kiri tingkap. Tetapi beberapa saat kemudian, apabila dia terpijak mainan itik, bulan itu kini telah beralih ke panel kanan. Dan akhirnya, apabila dia duduk di atas kerusi, bulan itu telah kembali ke panel kiri. Serius, bulan ini perlu buat keputusan sendiri. Dalam episod terbaru bertajuk Lava yang baru sahaja dikeluarkan, kami perasan satu kesilapan besar daripada para animator. Apabila Peppa sedang mengambil gambar Mami dan Daddy Pig, lihat pada latar belakang. Terdapat dinding berwarna kuning dan sebuah kalender. Tetapi apabila dia mencetak gambar itu, ia kelihatan sangat berbeza. Dalam gambar itu, mereka berdiri di hadapan dinding hijau. Sedangkan sebelum ini, mereka berdiri di hadapan dinding kuning. Seterusnya, dalam episod Emily Elephant, apabila kanak-kanak berlari masuk ke dalam kelas, lihat susunan mereka. Mula-mula Peppa, kemudian Rebecca, diikuti oleh Danny, Pedro, Suzy, Zoe dan akhirnya Candy Cat. Tetapi kesilapannya ialah, dalam babak seterusnya, Peppa yang masuk dahulu dan selepas Peppa, Candy Cat pula. Tapi macam mana ini boleh berlaku? Beberapa saat tadi, kita memang nampak Candy Cat masuk paling akhir. Dan itu belum semuanya. Bila kanak-kanak tunjukkan kepada Emily tempat untuk gantung kotnya, kita boleh nampak banyak kot sudah tergantung di penyangkut. Tapi, susunannya sekarang dah berbeza. Kot hijau dan oranye telah bertukar tempat. Dalam episod Hari Sangat Panas. Di permulaan, hidung Mami Pig tembus melalui pintu apabila dia membukanya. Sekarang, lihat babak ini dengan teliti. Kerana cuaca sangat panas, kamu perlu memakai krim pelindung matahari. Adakah kamu perasan sesuatu yang pelik? Dari mana Mami Pig dapatkan krim matahari itu? Jika dia memakai pakaian biasa, kita boleh anggap dia ambil dari poketnya. Tapi, dia sedang memakai baju renang. Dan sudah tentu tiada poket pada baju renangnya, betul? Kemudian, Mami Pig sambungkan paip ke pili air. Tapi dari mana datangnya pili air itu? Pada permulaan episod, tiada apa-apa di situ. Tapi sekarang, ada pili air. Dan itu bukan sahaja. Kemudian dalam episod itu, Cik Rabbit tiba dengan gerai aiskrimnya. Dan Mami Pig belikan aiskrim untuk semua orang. Tapi aiskrim George cair dalam beberapa saat saja, sedangkan aiskrim yang lain masih elok. Dan semasa Mami Pig hendak berikan aiskrim Daddy Pig kepada George, lihat pada batang aiskrim di tangan George. Sebaik sahaja dia pegang aiskrim itu, batangnya hilang. Bila mereka berjalan semula ke kolam, kita perasan mereka semua sudah makan aiskrim mereka sebab tangan mereka kosong. Tapi kemudian, bila mereka kejutkan Daddy Pig,
Dia boleh dilihat sedang makan aiskrim yang sama yang dimakan oleh George. Episod lunch penuh dengan banyak kesilapan. Di permulaan, kita boleh nampak George berdiri betul-betul di sempadan kebun sayur dan rumput. Tapi bila babak itu di zoom keluar, kita boleh nampak dia sekarang berada beberapa langkah dari kebun. Dan itu bukan sahaja. Dalam babak ini, Nenek Babi sedang membuat salad sementara Peppa dan George berada di sebelahnya memerhati. Sekarang, fokus pada Peppa di sini. Semasa babak di zoom keluar, kita boleh nampak Peppa meluncur ke arah George. Macam dia meluncur di atas lantai. Ia berlaku dengan cepat, tapi kami sempat menangkapnya. Dalam episod Negara Canyon, semasa keluarga babi bersiap untuk menaiki helikopter Cik Arnab, perhatikan betul-betul boot Ibu Babi. Anda akan nampak dengan jelas bahawa boot itu berwarna biru. Namun, beberapa saat kemudian, apabila dia menuruni tangga ke atas boot, bootnya secara ajaib telah bertukar warna menjadi ungu. Dalam episod kesibukan lalu lintas, ada perkara yang tidak kena. Pada permulaan episod, kita dapat melihat sebatang pokok apple dengan jelas berdiri di sebelah kanan skrin. Tetapi, hanya beberapa saat kemudian, apabila nenek dan Datuk Babi menolak kereta sorong mereka keluar, pokok apple itu tiba-tiba hilang. Lebih pelik lagi, pokok yang asalnya berada di sebelah kiri, kelihatan secara ajaib bergerak lebih dekat ke rumah. Tetapi, itu bukan satu-satunya kesilapan. Apabila keluarga babi terperangkap dalam kesesakan lalu lintas, perhatikan betul-betul kereta Cik Arnab. Telinganya sangat tinggi sehingga terkeluar melalui bumbung kenderaannya. Sekarang, kesilapan seterusnya ini memang sangat melucukan. Dalam episod perjalanan kereta api, Puan Gazelle membawa kelas prasekolah menaiki kereta api di mana mereka perlu menanda apa yang mereka lihat pada helaian aktiviti mereka. Tetapi, di stesen kereta api, Pedro kehilangan tiketnya. Semasa Pedro mencari tiketnya, lihat dengan teliti di atas tanah. Kita boleh nampak dengan jelas tiada apa-apa di situ. Tetapi, beberapa saat kemudian, apabila Madam Gazelle tiba, Zoe Zebra menunjuk ke arah tanah dan di situ muncul tiket kereta api Pedro. Tak mungkin tiket itu memang ada di situ dari awal. Mungkin Zoe Zebra telah menyembunyikan tiket itu dan ketika Pedro sedang melihat ke arah Madam Gazelle, dia membaling tiket Pedro ke atas tanah. Dalam episod Pulau Gurun, Grampy Rabbit, Datuk Anjing dan Datuk Babi pergi memancing. Dan jika kita lihat pada bot itu, kita boleh perasan ada tiang bendera, steering dan two-wheel gear. Tetapi kesilapannya ialah, apabila mereka berlayar dengan bot itu dan sampai ke destinasi, kita boleh perasan bahawa two-wheel gear telah hilang. Tapi tadi, ia memang ada di situ. Dan itu bukan sahaja. Kemudian dalam episod itu, bot tersebut tenggelam dan ketiga-tiga atuk itu terperangkap di sebuah pulau terpencil. Jadi, ayah anjing datang untuk menyelamatkan mereka. Apabila ayah anjing hendak naik ke bot, kita boleh perasan bahawa two-wheel gear botnya berada di tepi, jauh dari steering. Tetapi, sebaik sahaja dia naik ke bot, two-wheel gear itu kini telah beralih dekat dengan steering. Tapi tunggu, ada satu lagi. Akhirnya, apabila ayah anjing dan kanak-kanak menemui datuk-datuk, two-wheel gear itu kini telah hilang. Serius? Di mana awak boleh jumpa bot macam ni? Dalam episod pertunjukan Christmas Encik Kentang, semua murid prasekolah Peppa berkumpul di sebuah teater untuk menonton pertunjukan langsung Encik Kentang. Perhatikan bahawa Peppa duduk di barisan terakhir bersama beberapa rakannya. Dan di barisan itu, di hadapan Peppa, kita dapat melihat seekor kucing berwarna coklat. Sekarang, beri perhatian kerana kesilapan di sini sangat ajaib. Beberapa saat kemudian, apabila Madam Gazelle berkata persembahan akan bermula, kucing coklat yang duduk di hadapan Peppa kini telah teleport ke barisan paling hadapan. Dan itu belum semuanya. Sebaik sahaja persembahan hendak bermula, Pedro Pony berkata dia perlu pergi ke tandas. Sekarang, fokus pada dua watak ini yang duduk di sebelah Freddy Fox. Sebaik sahaja Pedro melintasi lorong untuk pergi ke tandas, dua tempat duduk itu kini kosong. Tetapi beberapa saat yang lalu, tempat duduk itu diduduki, mereka sedang bercakap tentang kucing coklat itu sekali lagi. Selepas Pedro pergi ke tandas, adegan menumpukan pada Peppa. Tapi lihat, siapa yang duduk di hadapannya? Kucing yang sama yang duduk di barisan hadapan tadi. Selepas Pedro kembali dari tandas, adegan menjarakkan semula dan sudah tentu kucing itu secara ajaib kembali duduk di barisan hadapan. Serius, apa jenis hela yang sedang berlaku di sini?
Sekarang, kesilapan seterusnya ini boleh ditemui dalam episod Bola Melantun. Di sini, Peppa dan kawan-kawannya sedang bermain bola sepak dan kita juga boleh perasan ada 4 pokok dengan buah di atasnya. Sekarang perhatikan betul-betul kerana beberapa saat kemudian semua buah dari pokok-pokok itu hilang begitu sahaja. Tapi beberapa saat kemudian apabila Rebecca Rabbit menjaringkan gol, buah-buah itu boleh dilihat semula. Serius, apa sebenarnya yang berlaku dengan buah-buah ini? Dalam episod Malam Menonton Filem, Peppa dan kawan-kawannya pergi ke rumah Penny beruang untuk menonton filem. Jika kita lihat pada sofa, kita boleh nampak ada 3 cushion di atasnya. Tetapi kesilapannya ialah, sebaik sahaja ibu bapa Penny beruang memasang projektor, cushion-cushion itu kini telah hilang. Dan yang lucunya, beberapa saat kemudian, apabila kanak-kanak itu duduk untuk menonton filem, kita boleh nampak semula 3 cushion itu. Tetapi kali ini, Rebecca, Suzy dan Gerald sedang duduk di atasnya. Sekarang mari kita lihat satu kesilapan logik. Episod The Carnival memang penuh dengan kesilapan. Pada permulaan, Gerald Zirafah kelihatan dalam kalangan orang ramai. Tetapi beberapa saat kemudian, dia berada dalam perarakan bermain gitar elektrik dalam kumpulan jazz. Dan apabila babak beralih kepada Kapten Anjing dan Danny Anjing, Gerald kelihatan semula dalam kalangan orang ramai. Dan itu belum semuanya. Apabila Encik Kentang berkelip, matanya menjadi tidak kelihatan dan matanya bukan satu-satunya yang hilang. Encik Kentang tiada lengan dalam babak ini. Lihat pada steering itu. Tangannya pun tiada di situ. Tetapi beberapa saat kemudian, lengannya muncul di atas steering. Dalam episod di mana kelas Peppa pergi berkemah, kami juga perasan satu kesilapan kesinambungan yang agak menarik. Pertama sekali, dalam babak itu, kita lihat Puan Serigala mengajar kanak-kanak cara membuat buih sabun. Perinciannya ialah, sejurus selepas itu, dalam babak seterusnya, alat untuk membuat buih sabun tiba-tiba hilang dari tangan semua kanak-kanak. Seperti dalam episod di mana Evie pulang ke rumah buat kali pertama, kita perasan beberapa kesilapan yang agak lucu. Apabila Papa Babi sedang mendukung Evie, jika kita zoom masuk sedikit, kita boleh nampak lengannya menembusi muka Evie. Nampaknya Papa Babi telah mendapat kuasa luar biasa yang baru. Salah satu ciri paling ketara pada bayi Evie ialah tumpuk kecil berbentuk hati di sebelah pipinya. Satu butiran yang unik dan sangat comel. Dan kesilapan seterusnya berkaitan dengan tumpuk itu. Dalam babak ini, apabila bayi Evie memusingkan kepalanya ke kiri dan kanan, tumpuk berbentuk hati itu hilang. Kini, kedua-dua belah mukanya kelihatan sama sahaja. Sekarang, yang seterusnya ini adalah kesilapan logik. Ketika keluarga babi sedang menuju ke pintu depan, kami perasan ada bingkai gambar di dinding. Dan dalam gambar itu, kita boleh nampak ibu babi, ayah babi, Peppa, George dan Evie. Tetapi kesilapannya ialah, episod ini sepatutnya menunjukkan hari pertama Evie di rumah, yang bermaksud dia berada di hospital sepanjang masa ini. Jadi, bagaimana keluarga babi sudah sempat keluar makan pizza bersama Evie? Ini memang tak masuk akal. Dalam episod Bola Keranjang, ayah babi datang ke kumpulan bermain untuk mengajar Peppa, George dan kawan-kawan mereka cara bermain bola keranjang. Dan dalam satu babak, ketika Peppa dan Suzy sedang berbual, kami perasan ada satu kesilapan pelik. Lihat pada tangan Suzy. Satu berwarna kelabu dan satu lagi berwarna putih. Dan itu bukan sahaja. Dalam babak ini, George melontar bola kepada Zoe Zebra dan dia menangkapnya. Tapi lihat pada ekornya. Ia kelihatan berbeza daripada kebiasaannya. Tiada bulu pada ekornya. Tetapi, apabila dia hendak membaling bola, ekornya kembali normal untuk seketika. Sekarang, itu satu kesilapan yang pelik, bukan? Dalam episod Detektif Peppa, Peppa dan George bermain sebagai detektif untuk mencari Teddy. Apabila Peppa masuk ke biliknya, kita boleh perasan ada laluan serpihan roti yang menunjukkan jalan. Kemudian, apabila Peppa mula bertanya soalan kepada Daddy Pig, kita boleh perasan bahawa serpihan roti itu sudah tiada lagi. Dan itu bukan sahaja. Kemudian, apabila Peppa keluar dari katilnya selepas menemui Teddy, serpihan roti itu kelihatan semula. Tetapi masalahnya sekarang, ia berada lebih dekat dengan pintu dan bukannya tingkap. Tadi, serpihan roti itu membawa terus ke tingkap. Mungkin Daddy Pig yang makan serpihan-serpihan itu. Kembali kepada episod Evie, kami perasan satu lagi kesilapan dalam episod itu. Apabila Peppa
George dan Daddy Pig sedang mengecat bilik EV, kita boleh nampak matahari melalui tingkap. Dan selepas mereka siap mengecat bilik itu, kita boleh nampak di luar sudah menjadi gelap. Tetapi kesilapannya ialah matahari masih berada di kedudukan yang sama seperti sebelumnya. Sekarang kita tahu bahawa matahari terbit di timur dan terbenam di barat. Tetapi dalam dunia Peppa, nampaknya matahari terbit dan terbenam di arah yang sama. Seterusnya, dalam episod Sembunyi dan Cari, kita boleh nampak seluruh keluarga babi sedang duduk di ruang tamu mereka. Sekarang, lihat sekeliling bilik itu. Ada satu kesilapan yang jelas di sini. Adakah anda menemuinya? Sebenarnya, televisyen tiada di sini. Dalam setiap episod lain, biasanya ada televisyen di sini. Tetapi dalam episod ini, ia hilang. Dalam episod Kedai Encik Rubah, kami perasan ada beberapa kesilapan pelik. Apabila keluarga babi hendak masuk ke kedai Encik Rubah, kita boleh nampak George sedang memegang tabung babi. Tetapi sebaik sahaja mereka masuk ke dalam kedai, tabung babi itu hilang. Tiada siapa yang memegang tabung babi itu. Jadi, ke mana ia pergi? Melainkan Encik Rubah yang mencurinya. Ini adalah kesilapan animasi. Dan kemudian, dalam episod itu, apabila Peppa memutuskan untuk membeli beruang Teddy, kita dapat lihat George memegang tabung babi yang sama yang telah hilang tadi. Dalam episod Tidak Sihat, apabila Doktor Beruang tiba di rumah Peppa, George mula-mula dilihat berdiri di hadapan ayah babi. Beberapa saat kemudian, dia berdiri di antara ibu dan ayah babi dan kemudian dia berdiri di hadapan ibu babi. Nampaknya George boleh teleport sekarang. Dan juga lihat lukisan dinosaur di bawah jam ini kerana pada akhir episod ia hilang. Dan itu bukan sahaja. Apabila Doktor Beruang menuang ubat ke atas sudu, hanya satu titis yang keluar dari botol. Tetapi cara dia memegang botol itu, sepatutnya semua ubat sudah tumpah keluar. Seterusnya, dalam episod Papa Babi hilang cermin matanya, kami perasan banyak kesilapan. Pada permulaan episod, kita lihat Peppa dan George sedang menonton Encik dan Puan Kentang di televisyen. Apabila kedua-duanya terjatuh sambil ketawa, topi Encik Kentang terjatuh. Tetapi, bunga Puan Kentang tidak terjatuh. Apabila Peppa dan George masuk ke bilik ibu bapa mereka, sebuah pasu boleh dilihat berdiri di sebelah tingkap. Tetapi kemudian, ia berada di sebelah almari. Juga, lihat 3 gincu ini di atas meja solek. Pada mulanya, ia berdiri secara normal. Tetapi, apabila Peppa dan George keluar dari bilik ibu bapa, gincu-gincu itu bergerak sedikit ke kanan. Tidak mungkin ada sesiapa yang boleh menggerakkannya. Di bilik mandi, kami perasan satu kesilapan yang pelik. Lihat kedudukan Peppa di sini. Peppa berada di belakang George. Tetapi apabila George memeriksa tap mandi dan babak di zoom keluar, kita dapat lihat Peppa kini sedang memeriksa tempat duduk tandas. Tapi macam mana ini boleh berlaku? Dia tadi berada di belakang George dan kita tak nampak dia pergi ke sebelah sana. Dalam episod ini, Encik Potato datang ke bandar. Semasa semua orang sedang menunggu Encik Potato di luar pusat sukan, kita dapat lihat Nenek Pig juga ada di situ. Dan seperti biasa, dia memakai topinya. Tetapi, apabila Peppa dan keluarganya tiba di pusat sukan, topi Nenek Pig hilang. Dan bukan itu sahaja. Apabila Encik Potato memotong reban dan membuka pintu, kita dapat lihat ramai orang sudah berada di dalam bangunan sebelum ia dibuka. Macam mana ini boleh berlaku? Selain itu, ramai orang yang dilihat di dalam bangunan tadi sebenarnya berada di luar sebentar tadi. Apabila Encik Potato bercakap dengan kanak-kanak, kita dapat lihat 2 lukisan di latar belakang. Sekarang fokus pada lukisan dumbbell ini. Apabila Suzy mula bercakap, lukisan ini berpusing dan berubah arah. Dalam episod muzium, Peppa pergi ke muzium bersama keluarganya. Dia sedang meneroka muzium dan sangat seronok. Dan dalam salah satu babak, di mana Peppa sedang melihat mahkota di atas rak, kita dapat lihat di latar belakang terdapat dinding ungu polos di belakangnya. Tetapi, apabila kamera mengezoom kepada Peppa, kita tidak nampak dinding ungu itu. Sebaliknya, kita nampak kabinet kaca. Tetapi dalam babak sebelum itu, hanya ada dinding ungu di belakangnya. Dalam episod Captain Daddy Pig, keluarga babi itu akan pergi bercuti menaiki bot. Sekarang lihat tiang logam di atas bot ini. Tiada apa-apa di atasnya. Tetapi, beberapa saat kemudian, loceng tiba-tiba muncul. Dalam episod yang sama, kami menemui satu lagi kesilapan pelik. Lihat pada tikar piknik itu. Anda boleh lihat, ia dipenuhi dengan pelbagai jenis makanan.
Tetapi beberapa saat kemudian, apabila Peppa dan George mula memberi makan kepada itik, babak itu di-zoom keluar dan makanan yang ada di atas tikar piknik itu sudah tiada lagi. Ini memang satu kesilapan. Kerana kami tidak fikir ayah pig mampu menghabiskan semua makanan itu dalam beberapa saat sahaja. Sekarang, kesilapan seterusnya juga agak pelik. Apabila Peppa dan George berlari menuju ke arah Mummy Pig. Ingat kedudukan mereka di sini. George di depan dan di belakangnya ialah Peppa. Tetapi apabila babak di-zoom keluar, kedudukan mereka telah bertukar. Kemudian dalam episod itu, keluarga babi tersebut pulang dari perjalanan menaiki bot. Dan jika kita lihat di bahagian hujung bot, tiada apa-apa di situ. Tetapi beberapa saat kemudian, sekeping logam muncul entah dari mana. Serius, bot ini nampaknya ajaib. Dalam episod di mana Peppa dan keluarganya sedang membuat banana split, kami perasan beberapa kesilapan pelik. Pada permulaan, apabila Peppa bertanya kepada Nenek Pig apa itu banana split, terdapat papan kayu dengan pisau dan 5 biji pisang di atas meja. Selepas Nenek dan George masing-masing mengambil satu pisang, kami perasan papan kayu itu sudah tiada dan hanya 2 biji pisang yang tinggal di atas pinggan. Dan juga, secara misteri, terdapat satu lagi pisang dalam cawan aiskrim itu. Dapur ini memang nampak seperti ada kuasa ajaib. Dalam episod Rumah Madam Gazelle, Peppa, George, ibu dan ayah Pig telah pergi melawat Madam Gazelle. Apabila mereka masuk ke dalam rumah itu, keluarga tersebut segera menyedari bahawa rumah beliau sedang ditolak oleh pokok tinggi di sebelahnya. Sekarang lihat dengan teliti. Di sini, kita boleh lihat tiada apa-apa di atas dahan pokok itu. Tetapi kemudian dalam episod itu, apabila Anne Bull memanjat pokok tersebut, kita boleh perasan ada seekor burung hantu, sarang burung dan sarang lebah. Tetapi tadi, kita jelas nampak tiada apa-apa di atas pokok itu. Dalam episod tersebut, Nenek Kambing berpindah masuk. Peppa dan Suzy sedang bermain permainan di rumah Suzy. Beberapa saat kemudian, Ibu Kambing masuk untuk mengemas bilik itu. Sekarang perhatikan betul-betul. Ibu Biri-Biri membawa 3 kotak kadbord dan masuk ke bilik lain. Tetapi kesilapannya ialah apabila mereka sampai ke bilik lain, warna kotak kadbord di atas bertukar menjadi putih. Tetapi tadi, semua kotak itu berwarna sama. Dan itu belum semuanya. Apabila Ibu Biri-Biri meletakkan kotak-kotak itu, kotak putih itu secara ajaib bertukar warna. Sekarang, ia kembali kepada warna asal. Kotak kadbord itu nampaknya mempunyai kehendak sendiri. Seperti dalam adegan ini, ketika Mandy Mouse sedang bercakap. Berpusing-pusing di atas kerusi rodanya, jika kita jeda pada bingkai yang tepat, kita boleh lihat wajahnya hilang. Dalam episod Alat Muzik, apabila Daddy Pig memberikan Peppa sebuah drum, ada sesuatu yang nampak pelik. Tiada tali, tiada benang, langsung tiada apa-apa untuk memegangnya. Namun begitu, entah bagaimana, apabila Peppa mula bermain drum itu, ia terapung di udara seolah-olah dipegang oleh tangan yang tidak kelihatan. Dan apabila George mula meniup horn, sesuatu yang pelik berlaku. Kemana perginya televisyen dan ikan emas itu? Nampaknya mereka hilang begitu sahaja. Dan akhirnya, apabila Daddy Pig bertepuk tangan untuk Mummy Pig, tangannya menembusi kepalanya. Sekarang, mari kita pergi ke episod Cegukan. Apabila Peppa mengambil sudunya, tangannya menembusi mangkuk bijirin Mummy Pig. Dan dalam babak ini, apabila Daddy Pig menuang susu ke dalam bijirin, paras susu dalam jug itu langsung tidak berubah. Lihat mangkuk bijirin ini. Ia bukan di atas meja. Ia terapung di udara. Juga fokus pada sudu di tangan Peppa. Kerana hanya satu bingkai, kemudian ia secara ajaib berpindah ke atas meja. Dalam episod Rebecca Rabbit, kami perasan banyak kesilapan. Dalam bingkai ini, kita boleh nampak mata Rebecca melalui telinga Richard. Telinga Richard menjadi lut sinar dalam bingkai ini. Juga, apabila Peppa hendak masuk ke dalam bilik, lihat pada pintu di sini. Ia terbuka ke arah terowong. Tetapi apabila dia masuk ke dalam bilik, sekarang pintu itu terbuka ke arah bilik. Dan apabila kanak-kanak sedang bermain di rumah Peppa, lihat rumah anak patung di belakang mereka ini. Ia tiada dinding di bahagian depan. Tetapi hanya sesaat kemudian, tanpa sesiapa pun menyentuhnya, dinding itu muncul. Dalam episod Lawatan Bas Sekolah,
Dari awal lagi, kami perasan satu kesilapan lucu. Di permulaan, semua ibu bapa menghantar anak-anak mereka untuk hari lawatan besar, tetapi ada sesuatu yang pelik. Jika anda perhatikan betul-betul, anda akan nampak ibu kucing berdiri di situ tanpa kandy kucing kelihatan di mana-mana. Adakah dia terlupa membawa anaknya? Atau animator memang terlupa tentang kandy terus? Dan dalam babak ini, lihat kotak makan tengah hari Suzy. Ingat, cara apple yang sudah dimakan separuh itu diletakkan kerana beberapa bingkai kemudian, apple itu tiba-tiba terbalik secara ajaib. Dan itu belum semuanya. Ketika Suzy sedang menutup kotak makan tengah harinya, apple itu hilang. Dan akhirnya, selepas Peppa mula memberi makan kepada itik-itik, kita dapat lihat dia hanya tinggal sekeping kecil roti sahaja. Tetapi, dalam bingkai seterusnya, babak menjadi lebih luas. Dan sekarang, lihat roti Peppa. Ia telah kembali ke saiz asalnya. Adakah itu sejenis gangguan roti tanpa had? Dalam episod, polis apabila pegawai panda secara tidak sengaja terlanggar pokok, beberapa biji apple jatuh. Tetapi inilah kesilapannya. Beberapa saat sebelum itu, ketika kita mula-mula melihat pokok yang sama, langsung tiada apple di atasnya. Jadi, dari mana datangnya apple-apple itu? Sama ada apple-apple itu muncul entah dari mana, atau para animator memberikan pokok itu snack saat akhir. Dalam episod Zoe Zebra, anak perempuan postman, apabila Anne Zebra datang untuk mengambil surat dari peti surat, lihat pokok ini betul-betul. Ia langsung tidak bersambung dengan tanah. Pokok itu betul-betul terapung di udara. Kemudian dalam episod itu, kita boleh lihat Suzy Sheep masuk ke rumah Zoe untuk parti hari jadi. Tetapi kesilapannya ialah apabila parti bermula, dia langsung tidak kelihatan di mana-mana. Seterusnya ke episod Parti Labu, sebaik sahaja kita melihat rumah keluarga babi, langit berwarna ungu. Tetapi, apabila Daddy Pig berada di dapur, langit berwarna biru. Dalam beberapa saat sahaja, langit bertukar warna. Dan apabila Peppa dan kawan-kawannya pergi ke rumah Suzy, mereka disambut oleh Mummy Sheep di pintu. Tetapi apabila Suzy keluar, Mummy Sheep hilang. Dan akhirnya, apabila Suzy sedang bercakap dengan Madam Gazelle, lihat pada cermin di sini. Dan tidak, kami bukan bercakap tentang bayang-bayang Madam Gazelle yang hilang. Kami bercakap tentang warna dinding itu. Warna dinding dalam pantulan itu berbeza daripada warna sebenarnya. Dalam episod Trampolin, kita berada di Taman Trampolin Cik Rabbit. Ketika Cik Rabbit sedang memberi taklimat kepada mereka, jika kita lihat di belakangnya, kita boleh nampak sebuah meja kosong dan rak yang dipenuhi dengan kasut. Selepas Cik Rabbit selesai memberi taklimat dan kembali ke mejanya, kita kini boleh perasan ada sepasang boot biru di atas mejanya. Tetapi tadi, meja itu kosong sepenuhnya. Dan itu bukan sahaja. Di sini, kasut Suzy berwarna biru. Tetapi apabila dia menanggalkannya, kasut itu tiba-tiba bertukar menjadi ungu. Dan itu bukan sahaja. Episod ini penuh dengan kesilapan warna yang menarik. Lihat Bud, George dan Richard di sini. Ia berwarna merah dan biru. Tetapi apabila mereka meletakkan boot mereka di atas meja, warnanya kini hijau dan ungu. Dan akhirnya, apabila Suzy melompat di atas trampolinnya, pelapik pada trampolin itu berwarna ungu. Namun, apabila dia menunjukkan bahawa Daddy Pig berada di atas trampolin, pelapik itu berwarna biru. Seterusnya, kita ada hari jadi Atuk Pig. Pertama, lihat topi parti yang Atuk Pig ambil kerana warnanya sebenarnya berubah sebaik sahaja dia memakainya. Kemudian, di meja tempat nenek dan Atuk Pig duduk, anda boleh lihat dengan jelas 4 tisu telah diletakkan. Tetapi, apabila Peppa dan George memutuskan untuk memakai 2 daripadanya sebagai topi parti, tiba-tiba tiada satu pun yang tinggal. Dan ia tidak berhenti di situ. Semasa pelayan sedang menghidangkan spageti, Puan Kucing ditunjukkan duduk bersama Puan Anjing. Tetapi beberapa babak sebelum itu, dia duduk bersama Tuan Kucing. Jadi, kecuali dia sudah mahir teleportasi, itu satu lagi kesilapan daripada animator. Dan satu lagi perkara. Lihat pada bunga di baju Ibu Babi. Kerana, selepas Datuk Babi kata dia terlalu tua untuk parti sebenar, lihat semula pada baju Ibu Babi. Bunga di atasnya sebenarnya berubah reka bentuk. Seterusnya, tepat di permulaan episod Pertandingan Labu, Puan Gazelle sedang menerangkan peraturan pertandingan labu. Tetapi perhatikan latar belakang. Secara khusus, 2 labu ini.
Satu diletakkan di atas rak buku dan satu lagi di atas kabinet hijau di sebelah kiri. Tetapi hanya beberapa bingkai kemudian, apabila semua orang mengangkat labu mereka, kedua-duanya hilang. Dan kemudian, seolah-olah tiada apa yang berlaku, kedua-dua labu itu muncul semula secara ajaib. Bukan itu saja tiba-tiba hilang. Apabila Danny berkata, Peppa tiada di sini, terdapat sebuah kerusi merah kosong di sebelahnya. Tetapi dalam babak seterusnya, Rebecca tiba-tiba muncul duduk di kerusi merah yang sama itu. Dan kerusi merah yang didudukinya sebelum ini, ia secara misteri berpindah ke sebelah Suzy. Dan akhirnya, apabila Pedro menerima hadiahnya, perhatikan warna kerusinya. Sekejap ia berwarna jingga dan selepas itu, ia bertukar menjadi biru muda. Mungkin hadiahnya ialah ubah suai kerusi percuma? Episod Kedai Amal ini penuh dengan kesilapan. Perhatikan pakaian Nenek Wolf. Pada mulanya, ia berwarna ungu. Kemudian beberapa saat kemudian, ia menjadi warna biru kehijauan. Dan itu belum semuanya. Apabila keluarga babi membuat keputusan apa yang hendak disedekahkan, lihat komputer di latar belakang ini. Ketika Peppa bergerak dari kiri ke kanan, ia hilang. Dan di tempatnya, muncul sebuah kerusi lama. Kemudian, apabila ibu babi menunjukkan sebuah buku kepada ayah babi, komputer itu muncul semula dan kerusi lama itu pula beralih ke sebelah kanan. Dalam episod Pesta Sekolah, terdapat satu kesilapan animasi yang sangat pantas. Lihat jika anda boleh mengesannya. Nah, Peppa, sekarang kamu jadi harimau. Jika kita perlahan adegan ini, kita boleh lihat pada bingkai terakhir adegan ini, berus cat itu secara ajaib terapung di udara. Dan juga, dalam episod yang sama, apabila Daddy Pig membuat dinosaur daripada belon untuk George, kita boleh perasan tiada tali yang terikat pada belon itu. Tetapi, apabila George mula berlari dengan belon itu, tali secara ajaib muncul. Dalam episod The Great Barrier Reef, Peppa dan keluarganya meneruskan percutian mereka di Australia. Pada permulaan episod, kita boleh perasan ada pemanggang barbeku berhampiran pintu depan. Kemudian, dalam episod itu, semua orang menaiki kapal selam Puan Kangaroo untuk pengembaraan yang menakjubkan meneroka Great Barrier Reef. Tetapi apabila mereka pulang selepas meneroka laut, kita boleh perasan pemanggang barbeku itu sudah tiada lagi. Kecuali ada seseorang yang mencurinya semasa mereka tiada, sepatutnya ia masih ada di situ. Mungkin Australia ada versi Encik Fox mereka sendiri. Dalam episod Hari Viking, apabila Datuk Pig melihat gerai Cik Rabbit melalui teropongnya, kita boleh perasan ada 3 keping kek di atas kaunter. Tetapi beberapa saat kemudian, adegan menyorot ke gerai itu dan kini hanya tinggal 2 keping kek. Tiada sesiapa di sini yang makan kek itu. Jadi, ke mana ia hilang? Dan itu belum semuanya. Kami perasan satu lagi kesilapan melalui teropong Datuk Pig. Jika kita zoom pada Nenek Wolf, kita boleh lihat cawannya berwarna biru. Tetapi apabila adegan menyorot kepadanya, kita boleh lihat warna cawannya kini merah. Dalam episod, bayi Alexander, keluarga babi berada di dapur, menunggu ketibaan bayi Alexander. Di belakang ayah Pig, terdapat beberapa lukisan di papan. Buat masa ini, fokus sahaja pada rumah dan istana. Beberapa saat kemudian, ketika ayah Pig bercakap dan kamera mengezoom masuk, istana masih ada. Tetapi, lukisan rumah telah hilang. Sebelum ini, rumah itu berada betul-betul di sebelah istana. Dalam episod Kapsul Masa, apabila Suzy meletakkan cakera muzik ke dalam kapsul, salah satu telinganya tercabut dari kepalanya. Dan juga, apabila Pedro mengangkat sekeping shilling, salah satu telinganya lebih tersembunyi ke dalam kepalanya berbanding yang satu lagi. Dan apabila ibu bapa datang untuk menjemput anak-anak, kita dapat lihat terdapat 7 orang ibu bapa dan 8 orang kanak-kanak. Tetapi kesilapannya ialah apabila semua orang sedang menonton pita video, hanya ada 3 orang ibu bapa dan 6 orang kanak-kanak. Dan akhirnya, jika kita lihat di bawah TV, kita boleh nampak pita video di dalam pemain. Tetapi, hanya beberapa bingkai kemudian, pita video itu hilang. Dalam episod Kesesakan Lalu Lintas, apabila keluarga babi itu terperangkap dalam kesesakan, ibu babi mengundurkan kereta dan mengambil jalan pintas. Tetapi kesilapannya ialah, sebentar tadi, tiada jalan untuk jalan pintas. Namun begitu, apabila keluarga itu terperangkap dalam kesesakan yang sama sekali lagi, jalan pintas itu pula hilang. Kemudian, dalam episod itu,
Nenek dan Datuk Babi datang ke tempat kejadian dengan bakul berkelah. Ketika Pedro berlari menuju ke tempat berkelah, telinganya tercabut dari kepalanya. Seterusnya, dalam episod Ayah Babi hilang cermin matanya, kami perasan banyak kesilapan. Apabila Peppa dan George masuk ke bilik ibu bapa mereka, sebuah pasu boleh dilihat berdiri di sebelah tingkap, tetapi kemudian ia berada di sebelah almari. Di bilik mandi, kami perasan satu kesilapan yang pelik. Lihat kedudukan Peppa di sini. Peppa berada di belakang George. Tetapi, apabila George memeriksa tap mandi dan adegan di zoom keluar, kita dapat lihat Peppa kini sedang memeriksa tempat duduk tandas. Tapi, macam mana ini boleh laku? Dia tadi berada di belakang George dan kita tidak nampak dia pergi ke sebelah itu. Sekarang, mari kita teruskan ke episod Cerita Sebelum Tidur. Di sini, Daddy Pig sedang membacakan cerita kepada Peppa dan George. Dan jika kita lihat di luar tingkap, kita boleh nampak bulan. Dan jika kita lihat pada jam, waktunya ialah 7 malam. Tetapi kesilapannya ialah, hanya beberapa saat kemudian, apabila Daddy Pig habis membacakan ceritanya, bulan itu hilang. Mungkin bulan telah bergerak pergi, tetapi jam masih menunjukkan pukul 7 malam. Jadi tidak ada 1 minit pun yang berlalu. Dan sebaik sahaja Daddy Pig keluar dari bilik, George terjaga dan bulan itu muncul semula. Dan juga, apabila Daddy Pig sedang keluar, lihat di mana kerusi ini diletakkan. Kerana hanya beberapa saat kemudian, apabila George terjaga, kerusi itu kini telah bergerak lebih dekat ke dinding. Dan akhirnya, apabila Peppa sedang bercerita kepada George, lihat kereta mainan ini. Ia menghadap ke kanan. Tetapi hanya beberapa babak kemudian, kereta itu secara ajaib terbalik dan kini ia menghadap ke kiri. Dalam episod Sahabat Baik, apabila Suzy tiba buat pertama kali, pintu depan terbuka luas. Tetapi hanya seketika kemudian, ketika Peppa dan Suzy saling membuat bunyi ejekan dengan mulut, pintu itu secara ajaib telah tertutup sendiri. Kemudian, ketika mereka berdua menggeledah bakul mainan, dinding di sebelah tingkap kelihatan kosong sepenuhnya. Tiada gambar langsung. Tetapi, dalam babak seterusnya, 2 lukisan dinosaur tiba-tiba muncul entah dari mana. Dan untuk menambah lagi, apabila Peppa meletakkan pembalut pada George, jika kita lihat pada hujung lengannya, ia langsung tidak melekat pada badannya. Dalam episod lawatan bas sekolah, dari awal lagi, kami perasan satu kesilapan lucu. Di permulaan, semua ibu bapa sedang menghantar anak-anak mereka untuk hari lawatan besar. Tetapi ada sesuatu yang tidak kena. Jika anda perhatikan betul-betul, anda akan nampak ibu kucing berdiri di situ tanpa kandy kucing di mana-mana. Adakah dia terlupa membawa anaknya? Atau animator memang terlupa tentang kandy terus? Dan dalam babak ini, lihat kotak makan tengah hari Suzy. Ingat cara ipel yang sudah dimakan separuh itu diletakkan. Kerana beberapa bingkai kemudian, ipel itu tiba-tiba terbalik secara ajaib. Dan itu belum semuanya. Ketika Suzy sedang menutup kotak makan tengah harinya, apel itu pula hilang. Dan akhirnya, selepas Peppa mula memberi makan kepada itik-itik, kita dapat lihat dia hanya tinggal sekeping kecil roti saja. Tetapi dalam bingkai seterusnya, babak menjadi lebih luas. Dan sekarang, lihat roti Peppa. Ia telah kembali ke saiz asalnya. Adakah itu sejenis gangguan roti tanpa had? Mari kita lihat beberapa kesilapan yang kami temui dalam episod EV. Seperti dalam babak ini, apabila Datuk Babi menekan loceng pintu, kita dapat lihat hidungnya sudah masuk ke dalam pintu walaupun sebelum Ayah Babi membuka pintu. Dalam episod Larian Seronok, kami perasan banyak kesilapan. Lihat Ayah Babi di sini. Dia berdiri betul-betul di depan tingkap, tapi sekarang dia berdiri betul-betul di sebelah tingkap. Dan bukan sahaja Ayah Babi yang kedudukannya asyik berubah. Lihat baldi itu. Ia berada di antara tingkap-tingkap. Tapi sebentar tadi, ia berada betul-betul di depan tingkap. Dan juga, lihat kedudukan atuk anjing. Di belakangnya ada papan dan di sebelah kanannya ada pintu. Tapi bila adegan menyorot ke arahnya, kedudukannya berubah sepenuhnya. Sekarang ada tingkap di sebelah kanannya. Kembali ke episod Larian Seronok, ketika Puan Gazelle memberi taklimat kepada Ayah Babi tentang perlumbaan, kita boleh perasan bahawa bilik darjah kelihatan jauh lebih besar daripada sebelumnya. Juga, fokus pada papan putih di sebelah kiri, di belakang Ayah Babi. Ia telah hilang. Tetapi beberapa saat kemudian, papan putih itu muncul semula. Tetapi kali ini,
Ia berada di sebelah kanan bilik. Dalam episod lompatan payung terjun, bumbung sekolah bocor lagi. Dan bumbung sekolah bocor lagi. Korang perasan tak, ada sesuatu yang pelik dalam babak ni? Sepatutnya ada siling di sini kan? Kami telah mengumpul duit untuk membaiki bumbung sekolah. Di sini, kita boleh lihat hujan turun mencurah-curah ke dalam kelas, tapi lubangnya pun tak besar sangat. Jadi, dari mana datangnya semua hujan ni? Kemudian, bila Peppa dan George beritahu ibu babi tentang aktiviti terjun udara tu, kita boleh nampak ada peti sejuk di latar belakang. Dan di pintu peti sejuk tu, ada pelbagai jenis pelikat. Sekarang, tengok betul-betul pada dua pelikat ni, A dan B. Tapi kesilapannya, bila babak fokus pada ibu babi, pelikat B tu tiba-tiba hilang. Dalam episod Bot Kecil, keluarga babi pergi berkelah. Masa mereka memandu ke tempat berkelah, babak fokus pada Peppa dan George. Sekarang, tengok betul-betul. Kedua-dua mereka ada sesuatu yang hilang. Awak tahu apa dia? Sebenarnya, kedua-dua Peppa dan George tak ada tangan dalam babak ni. Dan juga, kerusi di depan Peppa kosong. Sedangkan sebentar tadi, kita nampak Daddy Pig duduk di kerusi tu. Bila keluarga babi sampai di tempat berkelah, semua orang melompat keluar dari kereta. Tapi, masa Daddy Pig nak melompat keluar dari kereta, kita perasan satu kesilapan yang pelik. Lihat betul-betul. Daddy Pig pakai tali pinggang keledar, tapi bila dia nak melompat, tali pinggang keledar tu hilang. Dalam episod The Outback, kami perasan satu kesilapan yang sangat pelik. Di sini, keluarga babi sedang meneroka kawasan pedalaman Australia bersama keluarga kangaru. Dalam salah satu babak, Mummy Pig sedang mengutip ranting untuk membuat api bila Daddy Kangaroo keluarkan pemanggang barbeku. Sekarang, fokus pada ranting-ranting ini. Bila Mummy Pig letakkan ranting dan menendangnya semula, ranting itu masih ada. Tapi bila Peppa masuk ke dalam bingkai, ranting itu tiba-tiba hilang secara ajaib. Ranting-ranting itu hilang begitu saja di depan mata kita. Dan juga, kita nampak seekor platypus di tengah padang pasir, sedangkan dalam kehidupan sebenar, mereka hidup di dalam air. Jadi, ini adalah kesilapan logik. Dan bukan itu saja. Apabila ayah kangaroo memanggang jagung di atas pemanggang, kita dapat lihat ada 5 batang jagung di atas pemanggang. Tetapi, apabila dia hidangkan jagung di atas pinggan, kini ada 6 batang jagung. Dalam salah satu episod di mana Peppa dan kawan-kawannya membuat alat muzik mereka sendiri, kami perasan satu kesilapan yang lucu. Pada permulaan episod itu, kita lihat kanak-kanak bermain alat muzik yang berbeza sementara Madam Gazelle memerhati mereka. Dan jika kita lihat betul-betul di belakang Madam Gazelle, kita boleh nampak sebuah gelas yang dipenuhi dengan pensel warna. Tetapi kesilapannya ialah, beberapa saat kemudian, apabila Madam Gazelle mengeluarkan sebuah kotak, gelas di belakangnya hilang. Tetapi beberapa saat kemudian, gelas yang dipenuhi dengan pensel warna itu muncul semula. Seperti dalam episod projek sekolah, apabila Mummy Pig menjawab panggilan Suzy, lihat pada butang di sini. Buat masa sekarang, fokus saja pada yang oren ini. Kerana apabila babak bertukar dari Suzy kepada Mummy Pig, kedudukan butang pada telefon itu terbalik. Tadi, butang oren itu berada di sebelah kiri. Tetapi sekarang, ia berada di sebelah kanan. Dalam episod Pejabat Daddy Pig, Peppa dan George melawat Pejabat Daddy Pig. Apabila mereka tiba di pejabat, kita boleh lihat meja Daddy Pig. Sekarang, perhatikan kedudukannya kerana sesuatu yang ajaib akan berlaku. Apabila Daddy Pig sampai ke mejanya, lokasinya telah berubah sepenuhnya. Tadi, meja itu diletakkan di tengah-tengah bilik. Tetapi sekarang, ia berada di tepi dinding dengan papan putih di belakangnya. Dalam episod Dance, Peppa dan George sedang berseronok di rumah pokok mereka apabila kawan-kawan mereka tiba. Tetapi, adegan ini penuh dengan beberapa kesilapan yang sangat pelik. Pertama sekali, lihatlah Rebecca dengan teliti. Dia nampak sangat normal pada mulanya. Tetapi, sebaik sahaja mereka hendak masuk ke rumah pokok, untuk sekelip mata, tiba-tiba ada lumpur di mukanya. Dari mana pula datangnya lumpur itu? Kemudian, apabila Rebecca melangkah masuk melalui pintu rumah pokok, telinganya menembusi dinding begitu sahaja. Tapi itu belum semuanya. Apabila Pedro dan Danny tiba, dahan yang Peppa sedang berdiri di atasnya tiba-tiba menjadi lebih panjang secara ajaib. Macam mana ini boleh berlaku? Kemudian, apabila Peppa menolak George keluar dari rumah pokok, sebahagian hidungnya menembusi muka Rebecca. Dan apabila Rebecca membawa Richard keluar,
telinganya menembusi dinding rumah itu. Dalam episod perjalanan bot Polly, Datuk membawa Peppa dan George bersama-sama dengan burung kakak tua Polly untuk berlayar. Jadi, Datuk Pig menolak tuil dan memulakan botnya. Tapi tunggu, ada kesilapan di sini. Lihat pada tuil di sini. Dan mari kita undur sedikit. Seperti yang kita dapat lihat di sini, sebentar tadi, tiada tuil di atas pot ini. Tetapi sekarang, tiba-tiba sahaja ada satu. Episod Super Potato penuh dengan kesilapan yang sangat ketara. Lihat meja di belakang Puan Jezel ini. Ada beberapa mainan di atasnya. Tetapi beberapa saat kemudian, 2 buah buku muncul entah dari mana. Dan kemudian dalam episod itu, Encik Potato tersekat di dalam keretanya. Untuk menyelamatkan keadaan, Super Potato pun datang. Dia kemudian menggunakan kekuatan supernya untuk menanggalkan bumbung kaca kereta itu. Kesilapan di sini ialah, walaupun sebelum dia menanggalkan penutup itu sepenuhnya, Encik Potato sudah keluar dari kereta menembusi bumbung kaca yang jelas bertentangan dengan hukum fizik. Nampaknya, Encik Potato lah sebenarnya seorang adiwira sejati. Dalam episod Perjalanan Kereta Api Panjang, Papa Pig menerima sepucuk surat yang mengatakan dia perlu pergi atas urusan kerja untuk menguji konkrit yang sangat penting. Peppa, Mama dan George semuanya memutuskan untuk ikut bersama Papa dan menikmati perjalanan kereta api. Seluruh keluarga babi pergi ke stesen dan menunggu kereta api. Apabila kereta api tiba, mereka duduk di tempat duduk masing-masing. Sekarang lihat dengan teliti. Apabila kita melihat paparan kereta api itu dari jauh, kita perasan bahawa seekor kucing sedang duduk di satu tempat duduk di belakang keluarga babi. Tetapi masalahnya, apabila kereta api sampai ke destinasinya, kucing yang sama boleh dilihat sedang menunggu di luar kereta api. Secara literal, watak yang sama berada di dalam dan di luar kereta api pada masa yang sama. Dalam episod Ayam Nenek Babi, Peppa dan George pergi ke rumah datuk dan nenek mereka. Dan apabila mereka sampai di rumah itu, Nenek Babi menunjukkan bilik mereka kepada Peppa dan George. Wuhu! Patio melantun-lantun. Ya, sekarang Adakah kamu perasan sesuatu yang pelik? Peppa dan George meletakkan beg pakaian mereka di atas lantai dan mula melompat di atas katil. Perhatikan bahawa kedua-dua beg pakaian berada di atas lantai. Tetapi kesilapannya ialah, beberapa saat kemudian, beg pakaian itu tiba-tiba hilang secara ajaib. Untuk kesilapan seterusnya, kami akan mainkan klip untuk anda. Lihat jika anda boleh kesan kesilapan itu. Oh. Biji benih ini akan tumbuh menjadi bunga yang cantik. Adakah anda perasan? Ketika Atuk Babi sedang bercakap tentang biji benih itu, perhatikan di mana letaknya penyiram air. Kemudian, babak itu mengezum ke arah biji benih dan kembali ke kedudukan asal. Tetapi lihat pada penyiram air itu. Kedudukannya telah berubah sedikit antara babak-babak itu. Dan itu belum lagi. Ada lagi kesilapan yang lebih lucu dalam episod ini. Lihatlah, Atuk Babi mencabar hukum graviti. Cara dia memegang kotak itu, semua biji benih sepatutnya tumpah sekaligus. Tetapi di sini, hanya satu biji benih yang tumpah pada satu masa. Dan tadi, kotak itu penuh dengan biji benih. Tetapi sebaik sahaja biji benih pertama tumpah, kotak itu menjadi separuh kosong. Dan beberapa saat kemudian, kotak itu penuh dengan biji benih sekali lagi. Adakah ini sejenis gangguan biji benih tanpa had? Dan kesilapan terakhir dalam episod ini memang pelik. Apabila Atuk Babi menghalau burung-burung itu, lengannya bertindih dengan muka Peppa. Muka Peppa sekarang ada lengan yang tumbuh daripadanya. Episod Jejak Alam ini penuh dengan kesilapan. Kami akan mainkan 2 babak untuk anda. Lihat jika anda boleh kesan kesilapan itu. Fokus saja pada Papa Babi kerana kesilapan itu berkaitan dengannya. Papa, apa yang kita akan lihat di kawasan luar bandar? Inilah Permulaan. laluan semula jadi. Kita dah sampai. Hor, Kamu jumpa tak? Dalam babak pertama, Daddy Pig tak pakai beg galas. Tapi dalam babak kedua, dia duduk dengan beg galas yang mana beg itu pula tak ada tali. Beg itu cuma melekat di belakang dia. Dan tali beg itu hanya muncul bila dia melompat turun dari kereta. Sekarang, kita dah biasa tengok mereka melompat keluar dari kereta. Tapi kali ini, mereka melompat dari belakang kereta ke depan. Ini memang tahap lain punya aksi. Dan pintu tu pula senang-senang tutup sendiri. Paling pelik sekali, kenapa mereka buka pintu
kalau memang nak melompat keluar dari kereta juga. Dalam episod Power Cut, Peppa dan George sedang menari dalam ruang tamu mereka. Nampak tak lampu tu? Dalam episod lain, lampu tu tak ada pun. Sekali lagi, demi jalan cerita, mereka tambah satu barang. Ini juga termasuk hakikat bahawa mereka tambah butang pada TV dalam episod ni, semata-mata supaya Peppa boleh tekan nanti. Beberapa saat kemudian, babak bertukar kepada Mami Pig sedang bekerja. Dan bilik ni pun tak ada lampu tu. Mereka cuma tambah lampu tu untuk babak ni saja. Komputer dah terpadam. Oh, Apa itu elektrik? Elektrik. Kamu perasan tak sesuatu? Pembersih vakum Daddy Pig dah hilang. Dalam episod sebelum ini hanyalah bilik store. Tapi dalam episod ini, mereka jadikan ia sebagai ruang bawah tanah. Tak seperti namanya, episod Hari yang Sempurna langsung tak sempurna. Sebab kami nampak beberapa kesilapan animasi dalam episod ini. Di sini, Peppa dan keluarganya pergi ke pusat membeli belah supaya Mami Pig boleh merasai pengalaman hari yang sempurna. Dan sebaik sahaja keluarga babi itu masuk ke spa Miss Rabbit, kita boleh nampak Mr. Bull juga berada di spa sedang menerima urutan. Beberapa saat kemudian, Peppa, George dan Teddy Pig keluar dari spa untuk meneroka pusat membeli belah. Dan semasa mereka berbuat demikian, mereka berjalan melewati sebuah kedai porselin. Dan di dalam kedai porselin itu, kita boleh nampak Mr. Bull. Tetapi sebentar tadi, dia berada di spa, sedang menerima urutan. Adakah dia baru sahaja teleport? Dan bukan itu sahaja. Semasa meneroka pusat membeli belah, Peppa bertemu dengan Suzy dan mereka memutuskan untuk mengambil beberapa gambar lucu di dalam gerai foto. Jika kita perhatikan dengan teliti, kita boleh nampak lukisan di kedua-dua belah gerai foto itu. Tetapi kesilapannya ialah, apabila mereka keluar dari gerai foto, lukisan-lukisan itu sudah tiada lagi. Tetapi tadi, kita jelas nampak dua lukisan di kedua-dua belah gerai itu. Tapi tunggu, masih ada satu lagi kesilapan dalam episod ini. Selepas melalui hari yang sempurna, keluarga babi itu keluar dari pusat membeli belah. Dan jika kita lihat pada pintu masuk pusat membeli belah itu, kita boleh perasan ada 3 simbol diletakkan di kedua-dua belah pintu. Tetapi masalahnya, tadi ketika keluarga babi itu masuk ke pusat membeli belah, di sebelah kiri terdapat 4 simbol. Bukan hanya 3. Dalam episod Dr. Gigi, ketika Dr. Gajah sedang bercakap dengan Peppa, jika kita lihat di belakangnya, tiada apa-apa, hanya dinding kosong. Tetapi dalam babak seterusnya, adegan menjadi lebih dekat dan tiba-tiba sebuah sinki muncul. Selain itu, beberapa babak kemudian, kita dapat lihat di belakang George ada Mami dan Daddy Pig. Tetapi apabila kamera semakin dekat, mereka hilang. Dan di tempat mereka, muncul sebuah mesin yang mengandungi air. Selain itu, perhatikan betul-betul kedudukan lukisan ini. Seperti yang kita dapat lihat, ia berada berhampiran kerusi, namun pada penghujung episod, lukisan itu telah bergerak lebih jauh dari kerusi. Kita undur sedikit. Dalam babak di mana Encik Gajah hendak memeriksa gigi George, kita boleh perasan ada sedikit cecair kumur dalam gelas itu. Tetapi apabila George duduk di atas kerusi, gelas itu kosong sepenuhnya. Namun beberapa saat kemudian, cecair kumur itu muncul semula di dalam gelas.